Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penduduk-penduduk bumi. Oke, macam masyaallah saya tinggal di planet lain kan. Oke, kepada semua pelajar, oke juga harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, dan bersedia untuk meneruskan pembelajaran pada hari ini. Oke, jadi sekarang eh setakat video ini direkam bulan Julai, sekarang Julai 2021. Masih lagi Malaysia menghadapi pandemik COVID-19. Jadi sekarang negara kita sedang coba untuk vaksin semua penduduk Malaysia. Jadi untuk tingkatkan kekebalan tubuh badan kita ni melawan virus ni. Alright? Mengurangkan kesan daripada virus ni. Jadi kalau kita sudah divaksin, kalau kena COVID pun tidaklah seteruk sampai tahap 4, tahap 5 kan. Tidaklah sampai tahap perlu bantuan alat pernafasan kan. Right? Ah, itulah tujuannya vaksin untuk kasih kuatkan tubuh badan kita ni. Right? Jadi juga harap semuanya dapat divaksin, ya. Dan kita dapat kembali normal, hidup normal macam biasa. Right? Dan dapat pergi sekolah, itu yang paling penting. Lama sudah tidak pergi sekolah ni kan. Inilah cabaran orang yang hidup, kita yang hidup zaman COVID-19 ini. Alright, kita harap semuanya cepat settle lah. Amin. Jadi sekarang kita di bab 6, cabaran selepas pembentukan Malaysia. Apa yang berlaku selepas pembentukan Malaysia? Apa cabarannya? Apa lagi berlaku nih kan? Sudah berjaya membentuk Malaysia dengan susah payahnya mau gabungkan Sabah Sarawak, Tanah Melayu dan Singapura membentuk Malaysia. Lepas itu apa pula yang berlaku? Apa cabaran yang kita hadapi? Jadi ada 5 cabaran besar di sini. Yang pertama yaitu cabaran dalaman, macam biasalah kan. Cabaran dalaman, setiap negara ada masalah sendiri kan. Dan yang kedua, pemisahan Singapura. Tiba-tiba pula Singapura dikeluarkan daripada gagasan Malaysia. Tinggallah Sabah Sarawak dan Tanah Melayu saja. Dan yang ketiga yaitu ancaman komunis. Ini pula tidak habis-habisnya sampai tahun 70-an masih ada lagi komunis ini mengganas. Masalah keempat pula, cabaran keempat, isu pembangunan dan ekonomi. Macam mana, apa halangan-halangan yang kita hadapi untuk bangunkan ekonomi negara kita, bangunkan negara. Dan yang terakhir yaitu tragedi hubungan antara kaum. Ini urusan kaum nih. Apabila Melayu dan Cina bergaduh. Ini salah satu sejarah gerak dalam negara kita. Jadi dalam video ini cikgu akan pecahkan kepada 5 bahagian lah. Jadi ada 5 video. Satu video tu dalam satu sesi ni, satu subtopik cikgu anggarkan kurang dari 10 minit lah. Kalau cikgu gabung ni semua ni, satu bab ni cikgu ceritakan dalam satu video, dia jadi 2 jam lebih ni. Panjang ceritanya ni. Cikgu cuba kurangkan lah. Jadi jimat sikit data kamu kalau kamu buka pakai YouTube kan. Right? Jadi kita mulakan 6.1 iaitu cabaran dalaman Malaysia. Merujuk kepada Sabah dan Sarawak lah. Kita di dalam negara kita ni, kita bentuk negara yang baru bernama Malaysia. Penduduk pelbagai kaum, latar belakang berbeza. Ada yang bahasa pun berbeza. Jadi tak seimbang pembangunan ekonomi itu antara tempat, antara bandar dan luar bandar. Antara negeri pula. Jadi lepas tu masalah perpaduan kaum lagi. Itulah cabaran-cabaran kita hadapi. Itu yang umum lah. Tapi untuk cabaran yang lebih detail lah merujuk kepada Sabah dan Sarawak. Yang pertama yaitu cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sabah dan Sarawak. Sarawak dan Sabah. Pembentukan Malaysia ni menawarkan peluang ekonomi yang lebih luas kepada semua negeri. Sebab kita gabungkan, kita share ekonomi kita. And then hasil bumi yang disumbangkan oleh Sabah dan Sarawak menambahkan lagi ekspor negara. Maksudnya menambahkan lagi pendapatan negara lah. Pendapatan negara tu kita kongsilah seluruh negara kan. Bukan untuk Sabah dan Sarawak saja. Contohnya apa? Gas asli, petroleum kan, minyak kelapa sawit, kayu balak, koko. Kayu balak lah dulu tahun 60-an 70-an ni sampai tahun 90-an lah kayu balak ni Sabah dan Sarawak yang paling banyak. Alright. Tapi cabarannya ialah macam mana mau seimbangkan pembangunan di kedua-dua negeri ini, Sabah dan Sarawak ni. Sabah Sarawak ni luas. Jadi untuk bangunkan semua tempat, semua daerah dalam satu masa yang sama, agak sukar pada masa itu. Itulah cabarannya. Alright. Dan seterusnya cabaran dalaman yang kedua iaitu macam mana untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Penduduk Sabah dan Sarawak ramai. Negeri luas tapi majoritinya menjalankan kegiatan ekonomi sara diri. Sara diri maksudnya pertanian sara diri ni dia bertani kan untuk sara dirinya, bukan untuk dijual, hanya untuk hidup saja kan. Jadi
kerajaan perlu melibatkan rakyat dalam aktiviti ekonomi komersial. Komersial ini ekonomi yang untuk dijual lah. Jadi dalam usaha menghadapi cabaran ini, kerajaan mempelbagaikanlah pertanian komersial. Contohnya apa? Kelapa sawit, ada getah, koko. Tiga nih, getah, kelapa sawit dan koko. Kalau macam tempat cikgu di Tenom ni, getah, banyak getah. Ah, jadi ia memberi peluang pekerjaan lah, kepada penduduk, dan meningkatkan ekonomi penduduk pada masa itu. Bukannya semua tanam padi kan, tanam sayur, buah-buahan bukan. Jadi banyak sudah yang tanam sawit, getah, ada koko. Jadi itu harganya tinggi, boleh dijual kan. Jadi pada masa yang sama boleh meningkatkan ekonomi negara. Jadi itu salah satu cabarannya. Mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Inilah masalahnya di Sabah dan Sarawak nih kan. Negeri luas, jarak antara daerah ke satu daerah tuh jauh. Jadi membuat jalan raya pun susah kan. Dengan bentuk muka bumi lagi. Jadi jalan raya dan kereta api. Di Sabah nih kurang kereta api. Banyak bukit lah. Mana ada nampak kereta api naik atas bukit kan. Mana? Kalau lah boleh. Ingat nih apa? Macam cerita tuh apa? Thomas and Friend. Kita macam Ogie and the Cockroaches. Naik naik atas bukit tuh kereta api, menyelam lagi dalam air, mana ada begitu kan. Jadi itulah masalahnya. Pengangkutan dan perhubungan, terutamanya penduduk yang jauh di pedalaman. Kalau macam tempat cikgu ni di Tenom, dari zaman penjajah British ni dorang buat jalan kereta api. Dari kereta api dari Tenom sampai ke Beaufort. Beaufort boleh sampai ke Membakut sampai ke Kota Kinabalu lagi. Kereta api itu. Tapi kalau area Tawau sana, Sandakan, tu tidak ada kereta api sana. Red, sana banyak guna jalan sungai ya. Banyak sungai kan. Jadi seterusnya yaitu cabaran seterusnya ialah memajukan sistem pendidikan. Ini pun salah satu masalah di Sabah dan Sarawak pada masa itu, sebab sebelum merdeka yang sekolah yang ada lah sekolah yang dibuat oleh British. Sekolah-sekolah British. Kalau kamu nampak sekolah apa Saint Michael, Saint Patrick, Saint Peter, itu adalah sekolah-sekolah yang dibina oleh orang British. Lepas tu itu sekolah vernacular Inggris namanya. Lepas tu sekolah-sekolah Cina dan kebanyakannya berada di kawasan bandar. Jadi kawasan yang jauh di pedalaman tidak dapat sekolah. Macam tempat cikgu mengajar ni pun, Chung Wan ni pun sejak tahun 1950 lagi sudah wujud sekolah. Sekolah Cina. Jadi itu salah satu cabarannya. Macam mana kerajaan memajukan sistem pendidikan. Jadi kerajaan buat banyak sekolah, dan melatih lebih banyak guru untuk mengajar, terutamanya di kawasan-kawasan pedalaman. Especially untuk kaum bumi putra. Sebab tiada sekolah untuk yang kaum bumi putra. Ada sekolah Inggris, sekolah Cina. Sekolah untuk kadazan dusun, murid tiada pula. Kan kaum-kaum lain tiada. Jadi itu cabarannya. Memajukan sistem pendidikan. Alright. And then seterusnya, cabaran seterusnya itu cabaran politik di Sarawak. Di Sarawak pula ketua menterinya, Datuk Stephen Kalong Ningkan. Beliau tidak digemari, tidak disuka lah kan. Oleh kabinet Sarawak. Dia kan ketua menteri. Jadi orang cuba untuk menjatuhkannya dan Stephen Kalong Ningkan pun lawan juga sampai darurat. Berlaku perselisihan politik pada masa itu di Sarawak. And then yang terakhir itu cabaran perpaduan kaum. Ini salah satu masalah juga. Jadi kerajaan mewujudkan integrasi nasional lah untuk wujudkan perpaduan antara kaum. Sebab yalah Sabah Sarawak saja pun sudah banyak suku kaum kan. Masing-masing ada budaya sendiri, bahasa sendiri, daerah sendiri. Contohnya di Sabah nih orang Kadazan, orang dusun, orang Murut, kaum lain lagi kan, Bajau lagi. Jadi banyaklah. Kalau di Sarawak ada Iban, Melanau, Bedayu, ada orang Melayu, orang Cina, orang India, macam-macam kaum. Jadi banyaklah. Ini salah satu cabaran juga untuk menyatu padukan penduduk pada masa itu. Lepas tu perpaduan antara Sabah dan Sarawak. Lepas tu perpaduan antara Sabah Sarawak dengan Semenanjung. Kan jauh kan. Jadi itu cabaran yang besar untuk memupuk semangat kenegaraan tu. Sebab negara masih baru kan. Negara Malaysia. Jadi semangat kebangsaan itu masih kecil lagi dalam kalau macam sekarang kita sudah lama merdeka kan. Kalau orang tanya kan orang Malaysia kan, Malaysia boleh kan. Kalau dulu orang masih lagi sentimen kenegerian. Yalah dulu orang bukan berhubung pun, bukan berkenal pun antara satu sama lain kan. Jadi
mewujudkan perpaduan itu sangat susah pada masa itu satu cabarannya. Alright? Jadi rasanya itu saja. Oke, cikgu ulang balik, oke. Cabarannya apa? Oke, pembangunan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah, oke, memperbaikan ekonomi, oke, macam mana pengangkutan perhubungan, memajukan sistem pendidikan, cabaran politik di Sarawak dan terakhir yaitu cabaran perpaduan kaum. Oke. Alhamdulillah kerajaan pada masa itu dapat selesaikan semua masalah itu. Oke, hasil usaha pemimpin kita, ya. Jadi itu saja. Lepas ini kita sambung pula di 6.2 tentang oke, pemisahan Singapura. Kenapa Singapura dipisahkan daripada gagasan Malaysia? Oke, jadi itu saja. Kita lihat dulu sekejap. Aus. Oke, selamat mengulang kaji.